Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas Ulum Syariah tahun 3, bidang sirah dengan tajuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masyarakat Arab. Jom kita sama-sama. Tahukah murid-murid bagaimana keadaan kisah masyarakat Arab ketika zaman jahiliah? Zaman jahiliah bermaksud zaman sebelum kedatangan Islam. Hidup mereka secara berpuak-puak ataupun berkumpulan dan berpecah belah. Pergaduhan dan peperangan sering terjadi antara kabilah, antara kumpulan itu kerana mereka berebutkan harta dan kuasa. Mereka juga mempunyai kepercayaan menyembah berhala. Mereka percaya berhala ialah tempat memohon pertolongan. Mereka juga percaya kepada perkara khurafat. Cara hidup mereka pula adalah dengan minum arak, berjudi, bercakap bohong dan menilik nasib. Mereka juga membunuh anak perempuan. Jom kita kenal kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda dilantik menjadi rasul. Kepribadian yang pertama ialah baginda sangat amanah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat terkenal dengan sifat amanah sehingga diberikan kepercayaan untuk menguruskan perniagaan milik Siti Khadijah sebelum baginda dan Siti Khadijah ditakdirkan untuk menjadi suami isteri. Kepribadian yang kedua ialah baginda tidak suka membuang masa. Sejak kecil lagi, hidup Nabi Muhammad terisi dengan perkara yang berfaedah. Baginda sangat rajin membantu Halimatus Sa'diyah, iaitu ibu susuannya mengembala kambing. Kepribadian yang ketiga ialah bercakap benar dan bersikap adil. Nabi Muhammad tidak pernah berbohong dan pilih kasih. Sifat terpuji ini menyebabkan baginda diberi kepercayaan mengadili perbalahan antara kabilah ketika peristiwa meletakkan batu Hajarul Aswad. Kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keempat ialah Nabi seorang yang sangat penyantun ataupun seorang yang sopan santun. Baginda sentiasa bermanis muka dan berlemah lembut dalam percakapan. Sikap baginda ini sangat disenangi dan dihormati ramai. Baginda juga terkenal dengan sifat pemaaf dan dermawan. Indahkan kepribadian kekasih Allah ini? Bagaimanakah kamu sebagai murid ataupun sebagai seorang anak untuk mencontohi sikap Nabi? Kamu boleh mengaplikasikan sikap ini dalam kehidupan seharian. Contohnya, kamu bersifat jujur dan jangan pernah berbohong untuk mendapatkan kepercayaan orang di sekeliling kamu. Yang kedua, kamu memenuhi masa yang terluang dengan membaca buku ataupun menolong ahli keluarga membuat kerja rumah. Yang ketiga, jangan bermasam muka bila disuruh untuk membantu ibu atau ayah membuat sesuatu kerja. Ini sebagai contoh sahaja tau. Banyak lagi perkara yang baik dan yang perlu kamu buat dalam kehidupan seharian. Sekarang kita lihat kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi penentangan masyarakat Arab. Kasihan Nabi kita ditentang hebat oleh masyarakat Arab. Cara Nabi Muhammad dalam menghadapi penentangan masyarakat Arab. Yang pertama, Nabi tetap sabar dan tabah. Dalam peristiwa Abu Lahab, bapa saudara Nabi sendiri dan isterinya menentang dakwah baginda. Mereka menggelarkan Nabi Muhammad sebagai pendusta. Pendusta maksudnya orang yang suka berbohong. Namun begitu, Nabi Muhammad tidak pernah patah semangat dan sentiasa berbuat baik kepada mereka. Yang kedua, Nabi Muhammad seorang yang berpendirian teguh. Nabi Muhammad ditawarkan harta yang sangat banyak jika kembali menyembah berhala. Tetapi baginda menolak tawaran tersebut dan meneruskan dakwah dengan cekal. Yang ketiga, Nabi Muhammad sangat bijak merancang.
Peristiwa ini terbukti ketika Nabi diperintahkan Allah untuk berpindah ke Madinah ketika Abu Jahal dan sekutunya merancang untuk membunuh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memilih jalan ke selatan untuk ke Madinah walaupun Madinah terletak di utara Mekah untuk mengelirukan musuh. Rancangan Nabi Muhammad untuk memilih jalan yang lain menyebabkan mereka tiba dengan selamat. Sesampainya di Madinah, baginda merancang usaha dakwah dengan lebih luas. Apakah bukti yang menunjukkan kita sayangkan Nabi Muhammad? Yang pertama, kita hendaklah belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, banyakkan berselawat ke atas Nabi Muhammad dan kaum keluarga baginda. Yang ketiga, perlulah menanam cita-cita untuk bertemu Nabi Muhammad suatu hari nanti. Dan yang keempat, belajar tentang sirah Nabi. Dan yang kelima, kita suka apa yang Nabi suka. Sebagai rumusan untuk topik ini, jom bersama-sama kita belajar dan mencontohi sikap dan kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam Al-Quran daripada surah Al-Ahzab ayat ke-21 yang bermaksud sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang terbaik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingati Allah. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi pada siri akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.